Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Pada hari ini, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang delinkuensi dari sudut pandangan individualistik. Yang pertama ialah pandangan psikoanalitik. Secara asasnya, teori psikoanalitik menerangkan tentang perkaitan antara id, ego dan superego. Teori ini juga melihat perkembangan manusia secara berperingkat iaitu oral, anal, falik, pendaman dan kejantinaan. Perkembangan ini akan berhenti pada tempoh tertentu atau berubah secara tidak normal. Seterusnya, perubahan secara tidak normal itu membawa maksud ia mengganggu perkembangan sasiah seseorang individu. Sebagai contoh, seorang anak lelaki ini begitu tertarik dengan ibunya sehingga menganggap bapanya ialah persaing baginya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang daripada ibunya. Perkara ini boleh mengganggu perkembangan sasiah seseorang remaja. Teori ini juga berpandangan bahawa memori seseorang sewaktu kanak-kanaknya selalu dilupakan oleh minda sendiri. Namun, ia sebenarnya berada di bawah minda tidak sedar. Hal ini sedikit sebanyak mempengaruhi tingkah laku seseorang. Yang kedua ialah tahap kepandaian dan delinkuensi. Kebanyakan tokoh berpandangan bahawa masalah delinkuensi ini adalah masalah yang diwarisi dan berkait. Mereka yang kurang cerdik dan mempunyai tahap IQ yang rendah menyumbang kepada masalah delinkuensi. Namun begitu, terdapat beberapa konflik tentang topik kecil ini. Selepas Perang Dunia Pertama, ujian telah dibuat kepada askar-askar US dan keputusan menunjukkan 1/3 daripada mereka memiliki tahap IQ yang rendah. Keputusan ini dipersetujui oleh pelatih mereka, namun tidak dipersetujui oleh beberapa tokoh. Kemudian, isu ini semakin lama semakin dilupakan kerana selepas Perang Dunia Kedua, penyelidikan faktor kelas sosial, bangsa dan kaum mula dikaji. Namun begitu, isu terhadap pandaian ini dibangkitkan semula kerana ada tokoh yang mengatakan bahawa asbab sesebuah kaum yang mempunyai tahap IQ yang rendahlah menyumbang kepada masalah delinkuan. Robert Gordon beranggapan bahawa terdapat sesetengah kaum yang mempunyai tahap IQ yang rendah. Oleh itu, kaum tersebut banyak menyumbang kepada masalah delinkuensi. Yang terakhir sekali ialah faktor personaliti. Kajian telah dilakukan kepada 1,000 orang pemuda di satu kawasan. Keputusan kajian tersebut menunjukkan secara konsisten bahawa para delinkuan ini cenderung untuk menunjukkan sifat syakwasangka, permusuhan dan menentang. Berdasarkan kajian ini, telah menunjukkan 60% tiada corak personaliti yang khusus untuk mereka yang mempunyai masalah delinkuensi. Namun, hal ini dikaitkan dengan konsep personaliti psikopat. Dari segi istilah, psikopat membawa makna keganasan. Namun, dari segi klinikal pula, psikopat ini tidak menonjolkan keganasan walaupun keganasan itu ada sebahagian daripada tingkah laku seseorang. Psikopat ini adalah di mana seseorang itu lebih mementingkan diri sendiri dan hanya melakukan sesuatu perkara untuk kepuasan diri sendiri dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Berdasarkan kajian, menunjukkan terdapat lebih daripada 50 sifat yang berkait dengan psikopat. Kesimpulannya, pengaruh biologi dan psikologi yang merangkumi keadaan persekitaran juga memainkan peranan dalam isu delinkuensi ini, seperti yang telah diterangkan sebentar tadi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.